disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram Alam Jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada semua saudara-saudara kita yang lainnya. Seperti biasa, sebelum aku memulakan rakaman kisah seram ni, aku dah dahului dengan bacaan surah-surah Al-Baqarah ayat 148, ayat Al-Isra ayat 82, selawat sifat dan doa Nabi Sulaiman untuk kekuatan diri aku sendiri, insyaAllah. Ini bukan kisah seram, kisah benar edisi khas sambungan yang lepas ya. Sebab kisah seram, kisah benar edisi khas aku hanya akan sambung dan kongsikan kepada kalian hanya setiap hari Jumaat jam 11 malam sahaja. Untuk hari ini, hari Selasa, kisah seram Alam Jin akan aku bawakan kepada kalian dengan kisah-kisah seram yang dihantui, dialami, dikongsikan orang lain kepada aku. Untuk kisah seram Alam Jin kali ini, aku akan dedahkan kepada kalian penceritaan pengalaman dari kawan aku sendiri. Dari apa yang dia katakan padaku, kisah ni adalah kisah yang benar-benar berlaku. Cuma disebabkan ianya diceritakan kepada aku, maka kalian bebas untuk menilaikan sendiri sama ada ianya memang benar-benar ataupun adalah rekaan semata-mata. Bagi pendapat aku, bagi pendapat aku sendiri, aku memang percaya apa yang diceritakan oleh beliau sebab memang tempat ni memang keras. Jadi kalian boleh anggap ianya satu hiburan. Itu terpulang pada kalian. Kalian boleh anggap ianya satu hiburan, kisah seram buat kalian semata-mata. Tanpa membuang masa, kita sambung semula kisah seram Alam Jin dalam Dikejar Pontianak. Kisah seram kali ini dialami oleh kawan aku pada tahun 1996. Lokasi di Perak yang memang berhampiran dengan rumah aku. Minta maaf, lokasi secara terperinci aku tak boleh nak dedahkan sebab ianya berhampiran dengan rumahku. Jadi secara tidak langsung nanti identiti dan tempat tinggal aku pun akan terdedah pada umum. Disebabkan ianya memang berhampiran dengan rumahku, maka wajarlah aku katakan di sini kawan aku ni adalah jiran jauh aku. Aku namakan kawan aku ni dengan nama samaran Din. Pada tahun 1996, aku, Din dan kawan-kawan lain memang kami ni rapat-rapat sangatlah. Memang kami rapat. Tak kira waktu pagi ke, tengah hari, tengah panas terik ke, waktu petang ke, malam pun sekali, kalau ada peluang nak berkumpul, mesti kami berkumpul sama. Yalah kan, tahun 1996 ni memang tak sama macam zaman era 2021 ni. Kami ada cara kami lah untuk bermain sendiri, untuk berhibur sendiri. Itu cara kami pada tahun 1996. Kalian mesti berfikiran, waktu malam berjumpa dengan kawan-kawan ni, mak bapak tak marah ke? Kami pandai-pandai lah jaga lain. Dengan alasan pergi ke surau. Setiap masuk waktu maghrib dan isyak, kami akan berjemaah solat bersama-sama. Tapi selain waktu tu, kami bermain lah macam biasa. Pada satu hari tu, macam biasa pada waktu petang tu, kita dah lepas-lepas main tu, bila dah lewat petang, kami pulanglah ke rumah masing-masing. Cuma sebelum kami pulang, kami plan lah apa malam tu kita nak buat, nak jumpa macam biasa dekat surau, apa yang kita nak buat lepas tu, macam tu lah. Bila masuknya azan waktu maghrib, kami masing-masing berbasikal memang dah sampai kat surau tu.
Bapak kawan aku si Din ni, bapak dia memang dipertanggungjawabkan untuk mengazankan waktu setiap kali masuk waktunya maghrib ataupun isyak ke Zuhur, ke Asar macam tu. Jadi kami solatlah berjemaah macam biasa. Waktu maghrib, dah selesai solat maghrib, kami main dekat luar surau tu. Bila masuknya waktu solat isyak pula, kami ambil wuduk, kami semayang solat jemaah balik untuk menunaikan solat isyak. Lepas solat isyak habis tu kami main balik macam biasa. Macam tu lah lebih kurang. Selesai je solat isyak, jemaah-jemaah orang tua ni pun start motor masing-masing nak balik. Yang jemaah-jemaah orang tua lah. Tapi kami tak. Kami kalau selepas solat isyak ni, kami tak akan balik lagi. Kami akan melepak-lepak, duduk membawang dekat luar rumah kawan aku yang memang sebelah surau tu je. Masa kami nak pergi melepak dekat rumah kawan tu, Din kawan aku ni disapa dari belakang oleh bapak dia. Abang nak ke mana tu? Disebabkan kawan aku si Din ni adalah anak sulung dalam keluarga, so bapak dia panggillah dia abang. Abah, nak pergi ke rumah kawan abah dekat sebelah rumah, sebelah surau tu je, bah. Boleh ya? Jangan lewat sangat. Besok kan sekolah, abah faham ya. Okay, lepas Din dapat lampu suruh, kami pergilah dekat rumah kawan aku tu. Sembang-sembang, bawang-membawang. Tengah leka membawang tu, Lan, dah lewat sangat ni, masuk! Tegurnya Mak si Lan ni. Lan ni, tuan punya badan rumah yang kami duduk kumpul bersembang-sembang waktu tu. Dah pukul 11.30 Lan. Tak reti-reti lagi ke nak masuk yang kawan-kawan tu, tak reti-reti nak balik lagi ke, woi. Terkejut kami waktu tu. Allah, dah 11.30 malam. Tak sedar langsung kami kelang kabut lah lepas tu. Masing-masing ambil basikal, pecut balik rumah. Buat pengetahuan kalian semua, masa kami berkumpul membawang, kami ada 8 orang kesemuanya. Kawan-kawan yang duduk di sekitar surau, jumlahnya ada 4 orang. Yang paling dekat dengan surau ni si Ilan ni lah. Baki lagi 4 orang termasuk aku dan si Din ni memang jauh dari surau. Dalam jarak masing-masing dari surau lebih kurang dari 1 kilometer macam tu lah. Kami pulanglah berkayuh berbasikal waktu tu secara berkumpul 4 orang. Tidaklah sehingga tiba ke suatu simpang 3, kami akan berpecah 2 dan 2. 2 akan belok ke kiri, ya, dan lagi 2 akan terus ke hadapan. Yang belok ke kiri tu aku dan kawan aku lagi satu. Yang terus ni si Din dengan kawannya yang seorang lagi satu. Din dan kawan lagi seorang ni berbasikal kayu sebelah menyebelah macam tu. Macam biasalah kayu betul, sambil tu sembang kan. Kemudian kawan lagi seorang ni yang menemani si Din ni sepanjang jalan tu, rumah dia yang akan tiba dulu. Din ni rumah dia jauh lagi tau. Tibalah saat Din ni berkayuh berbasikal sorang-sorang pula menuju ke rumah dia sebab kawan dia dah sampai rumah dulu. Masa inilah gangguan ni tiba. Selepas Din menjauhi rumah kawan dia ni dalam jarak 50 meter, Din dapat rasa tau ada sesuatu yang mengikuti dia tau dari belakang. Okey, sebelum tu aku nak kalian gambarkan rumah kawan yang seorang ni sebelum berpisah dengan si Din ni. Rumah tu adalah rumah yang terakhir sebelum Din sampai ke rumah dia. Kalian faham ke tak faham ni? Maksudnya macam ni, si Din ni tak akan jumpa mana-mana rumah lagi sepanjang laluan dia nak balik ke rumah dia. Last rumah yang dia jumpa adalah rumah kawan dia ni yang baru berpisah dengan dia ni. Jarak untuk Din sampai ke rumah dia adalah dalam lebih kurang 200 meter macam tu dari rumah kawan yang terakhir tu. Selepas Din dapat rasa macam ada sesuatu dekat belakang dia, jadi dia lajukan sikit lah kayuhan basikal dia tu. Din tak nak lagi tau, dia tak nak lagi tengok belakang. Dia sambil-sambil dia kayu basikal tu untuk dia hiburkan diri dia, dia menyanyilah untuk dia abaikan fikiran dia memikirkan benda tu di belakang dia. Sehingga dia ni perasan tau macam ada sesuatu kat sebelah kanan dia. Tadi belakang, ini dia dapat rasa sesuatu dekat sebelah kanan dia. Bukan setentang, bukan, tapi belakang sikit kanan, ya. Dari itu kali ni dia buat silap. Dia buat silap. Dia pergi toleh, dia pergi tengok pula benda tu. Tengah kayu ni.
Danda kukurawa karushita kowi na 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 na. Astaghfirullahaladzim. Kepala manusia yang menyenyek sedang melihat Din. Dia menyek macam ni tau. Apa yang dia gambarkan padaku, masa Din tengok tu, dia nampak kepala tu menyenyek macam ni tau. Tengah tengok Din. Din masa tu terus memecut laju, terkumat kamit sambil baca-baca surah-surah Al-Quran dekat mulut dia. Masa ni Din mula kayuh laju. Dia perasan benda tu bukan berada di kedudukan sebelah dia dah, tapi benda tu dah berada di belakang dia, terapur-apur macam berterbangan macam tu. Apa yang dijelaskan lagi oleh si Din yang padaku, masa dia nampak benda tu, dia memang yakin itu adalah jin dalam bentuk Pontianak. Sebab apa? Sebab katanya masa dia nampak Pontianak tu di sebelah dia, bukan kepala sahaja yang dia nampak, muka, kain, rambut, semua dia boleh nampak. Walaupun dia pandang sekali imbas dia boleh nampak semua tu. Muka Pontianak ni macam muka manusia katanya lah, macam muka manusia, tapi bezanya adalah matanya tak nampak. Mulutnya pula terbuka luas, tapi seakan-akan macam senyum. Rumah dia ni jarak dia jauh, tapi dia ni rasa macam sekejap je sampai rumah. Mungkin sebab dia kayuh laju agaknya. Sampainya rumah, dia ni campak basikal, terus melulu masuk. Rumah dia memang tak berkunci. Kalau bapak dia tahu yang si Din ni tak balik lagi rumah, memang bapak dia tak akan biarkan pintu rumah depan berkunci. Tahun 1996 kan, aktiviti pecah rumah waktu tu tak teruk macam zaman 2021 sekarang ni. Jadi tak boleh nak disamakan. Dulu lain, jenayah zaman dulu lain, jenayah zaman sekarang ni lain. Sekarang dia memang teruk. Ya, dulu boleh dikatakan ringan-ringan lagi. Dia masuk je rumah, kunci pintu, terus masuk bilik dia. Alah, saya tak apalah yang aku nampak tadi. Astaghfirullahalazim. Din ni tenangkan diri dia dalam bilik tu. Ya, baca-bacalah surah-surah Al-Quran yang dia tahu. Kemudian dia minum air, hilangkan dahaga di tekak dia. Selepas tu dia ni rasa kepenatan. Dia baringlah atas katil macam biasa, nak lelapkan mata ni. Tiba-tiba dia macam ada dengar sayu-sayu suara perempuan tau. Bukan suara perempuan tu bercakap, tak. Suara perempuan tu tak bercakap. Apa yang Sidin ni bagi tahu aku, dengar suara perempuan melirik bernada lagu macam tu. Bukan menilai tau, tapi melirik bernada lagu macam tu. Sebagai contoh, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku yang agak beremang bulu rumah sekarang ni. Astagfirullahalazim. Din amati betul-betul nada melirik tu. Betul-betul di tepi tingkap, di luar tingkap bilik dia. Bukan tepi tingkap tu bermaksud dekat ruangan tingkap, dekat tingkap tengah-tengah tu, bukan. Tapi dekat tepi tingkap. Pada awalnya, dia ni perhatikan je tingkap tu dari atas katil. Dia perhatikan je daripada atas katil. Tidaklah sehingga tiba-tiba dia ni nampak ada suatu bayangan berbentuk seakan-akan tubuh manusia yang melewati tingkap dari arah kanan, tingkap ke arah kiri tingkap. Ya, dia yakin ini mesti benda yang sama yang mengejar dia tadi tu. Pontianak. Bilik dia ni memang ada langsir, tapi langsir tu diikat kiri dan kanan. Jadi tengah-tengah langsir tu terbuka. Tu yang dia boleh nampak bayangan tu melewati tingkap dia daripada arah kanan menyusul ke arah kiri. Pontianak tu melewati tingkap Din dari arah kanan ke arah kiri sambil melirik nada lagu yang sama macam tadi. Selepas Pontianak tu dah melewati ke tingkap kiri, Pontianak tu hilang macam tu. Bukan hilang tu bermaksud macam ni. Din ingatkan Pontianak tu dah pergi. Tapi selang beberapa saat,
Pontianak tu melewati lagi tingkap Sidin ni. Selang beberapa saat lagi kemudian pun sama, hilang. Lepas beberapa saat kemudian timbul lagi melewati tingkap Sidin ni. Berulang-ulang buat benda yang sama. Sebagai contoh untuk gambaran kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang selang beberapa saat tu. Hilang selepas beberapa saat lagi. Berulang-ulang benda tu, berulang-ulang macam tu. Pada awalnya Sidin ni memang takut, kecur. Tapi lama kelamaan disebabkan Pontianak ni asyik melakukan benda yang sama berulang-ulang. Jadi Sidin ni jadi berani tau. Buat pengetahuan kalian yang dihormati, Din pada waktu ketika tu adalah pelajar sekolah agama dan juga merupakan ahli silat gayung macam aku. So aku tahulah keberanian yang macam mana ahli silat gayung ni dia punya tahap keberanian tu. Aku tahu insya-Allah. Kemudian sejurus selepas tu dia ni pergilah ke bilik air. Masa kat bilik air tu masih lagi tahu dia dapat dengar lirikan nada daripada celah-celah tingkap bilik air tu yang menunjukkan Pontianak tu masih lagi berpusing-pusing mengelilingi rumah. Din ambil wuduk. Dia ambil wuduk ya. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah, ayat Al-Kursi, 3 kul, doa Nabi Sulaiman dan diakhiri dengan Al-Fatihah lagi sekali, selawat syifa dan juga selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia ni nak mengumpul keberanian, tenaga dan ketahanan diri dia dulu sebelum Din nak keluar dari rumah nak halau Pontianak tu. Berani tak beranilah. So memang beranilah Sidin ni. Mungkin daripada ketakutan tu ya, dia dah mula ada satu keberanian. Yang tadi tu ketakutan disebabkan terkejut, tak bersedia lagi agaknya. Tiba-tiba Abang masuk tu makan dia di dalam bilik tu dulu. Biar abah yang buat. Din terkejut tau, sebab bapak dia macam tahu-tahu je yang si Din nak buat apa. Tapi abang dengar cakap abah. Din diam. Dia patah balik masuk ke bilik adik-beradik perempuan dia yang sedang tidur di bilik ketika tu. Dari dalam bilik adik perempuan dia ni, Din boleh dengar tau bunyi orang buka pintu rumah depan. Din nak sangat tengok apa yang bapak dia buat. Tapi masa ketika ni tiba-tiba macam ada satu perasaan. Ada benarnya juga kenapa si bapak Din ni disuruh Din temankan adik dia. Kenapa tiba-tiba macam tu? Sebab Din ni tiba-tiba ada rasa takut dengan adiknya kalau tiba-tiba adik yang diganggu pula. Tak beberapa lama selepas tu, mungkin dalam beberapa minit kemudian, Din dapat dengar macam ada orang buka dan tutup pintu rumah depan. Kemudian bapak dia ni buka pintu bilik adik perempuan dia ni. Masa tu dia ada dalam bilik adik perempuan dia ni. Abang dah pergi tidur. Din tak puas hati tau. Dia tanyalah bapak dia, Abah, apa yang abah buat? Abang tidur dulu, besok kita sembang ya. Din masuk bilik. Memang Pontianak tu dah tak ada pusing-pusing dah keliling rumah dia ni. Kemudian keesokan subuhnya, selesai je dia ni solat berjemaah dengan bapak dia, dengan mak dia, dengan adik-adik perempuan dia, Din terus menjelap. Tanya bapak dia, Abah, apa yang abah buat malam tadi? Tak ada apalah bang, benda tu dah pergi dah. Tak ada apa. Usah risau, tak ada masalah lah. Memang bapak dia ni tak nak bagi tahu apa yang dia buat. Yelah, kan orang tua ni yang berumur macam ni, dia memang tak nak besar-besarkan benda yang dianggap remeh macam ni.
Lepas tu dekat sekolah apa lagi, terus si Din ni sembang dengan aku dan kawan-kawan kelas yang lain. Di antara kawan-kawan dalam kelas ni bukan semua percaya apa yang si Din ceritakan, tapi bagi aku dan kawan-kawan yang duduk berdekatan dengan rumah si Din ni, kami percaya dengan apa yang Din ceritakan. Sebab kami tahu memang ada gangguan yang macam ni di kampung kami. Begitulah kisahnya yang diceritakan oleh kawan yang diberi nama samaran Din oleh aku ni. Kisah yang diceritakan kepada aku anggap ianya benar. Tapi buat kalian, terpulanglah. Anggaplah ianya satu hiburan kisah seram semata-mata. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umum majoriti masyarakat Melayu menggelarkan jin hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian, bolehlah hantarkan dan kirimkan kepada aku melalui link yang aku dah sharekan di description di bawah ni. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian semua subscribe, share dan like supaya kalian dapat notification kisah-kisah seram yang akan datang. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Selasa dan Jumaat jam 11 malam. Bagi yang mengikuti kisah-kisah seram, kisah benar edisi khas, pastikan kalian mengikuti sambungan chapternya pada Jumaat ini jam 11 malam. Kita berjumpa lagi dengan kisah-kisah yang lainnya, kisah seram pada hari yang sama dalam Kisah Seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.